Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qaulullah subhanahu wa ta'ala fi surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Berfirman Allah di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-142 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan berpura-pura beriman, sedangkan mereka kafir pada batinnya. Dan Allah Subhanahu wa taala pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka berada di dalam keadaan munafik. Mereka pula apabila berdiri melaksanakan solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka hanya bertujuan riak, memperlihatkan solatnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka adalah orang yang beriman, dan mereka pula tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala melainkan sedikit sekali. Surah An-Nisa ayat yang ke-142. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadisin an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan waktu yang diizinkan oleh Allah dapat sama-sama kita mengambil sedikit waktu pada pagi ini dengan kita mendengar beberapa ilmu yang disampaikan melalui ayat-ayat Al-Quran yang dibaca atau melalui hadis-hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan apa yang kita kongsikan pada pagi ini ada manfaatnya untuk kita semua. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, satu ayat daripada surah An-Nisa. Hari ini hadis tak panjang. Biasa ustaz kalau bawa ceramah hadis panjang, kan? Jadi pendek je hadisnya, kan? Ayat Quran pun pendek je, satu ayat. Kan? Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, perkongsian daripada surah An-Nisa pada ayat yang ke-142. Di mana dalam ayat ini Allah menjelaskan ada 3 sifat munafik yang mesti kita jauhi. Kenapa saya bawa ayat ini pada hari ini? Kerana tuan-tuan, kita memburu malam Lailatul Qadar.
kita memburu kelebihan ganjaran pahala di dalam bulan Ramadan. Yang sepertinya kita selalu dengar, bulan Ramadan ini adalah bulan yang terlalu istimewa. Yang Allah berikan, ganjarkan, anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah dirasai oleh umat yang terdahulu. Seandainya kita boleh mengejutkan umat yang terdahulu dari kuburnya, tanyakan kepada mereka tentang Ramadan yang kita dapat, pasti jawapannya tidak. Kerana Ramadan ini terlalu istimewa. Di dalam bulan Ramadan itu ada rahmat Allah, ada keampunan Allah, dan dijauhkan pula daripada neraka Allah. Tak cukup lagi dengan itu, ada satu malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tak cukup lagi dengan itu, beribadah di dalam bulan Ramadan tanpa gangguan iblis dan syaitan. Tak cukup lagi dengan itu, Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka dan Allah buka selapang-lapangnya pintu syurga. Tak cukup lagi, Allah ganjarkan kelebihan bertadarus Al-Quran, setiap huruf, setiap perkataan yang dibaca memiliki ganjaran pahala. Tak cukup lagi dengan itu, tidur di dalam bulan Ramadan pun diberi ganjaran pahala. Sebab tu bila ada kawan kita yang pejam mata, jangan dikejutkan. Kerana dia sedang beribadah. Tuan, ulama kata tidur dalam bulan Ramadan ni ibadah. Masya Allah. Maksudnya apa saja kebaikan yang kita buat, Allah beri ganjaran pahala. Dan pahala yang kita dapat bukan sikit. Fa innaha asyratu amsalihha. 10 hingga ratusan kali ganda. Namun, semua kelebihan ini, persoalan yang kita kena tanya, dapatkah aku semuanya? Sebab apa? Kerana Nabi SAW sebut, kam min sa'imin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai di kalangan umat aku, kata Nabi, berpuasa, tapi apa yang mereka dapat hanya lapar dan dahaga. Tak berubah. Hanya dapat lapar dan dahaga. Ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Allah, malam Lailatul Qadar, kelebihan-kelebihan yang begitu banyak, berlalu sia-sia tanpa kita meraih satu pun kelebihan daripadanya. Apa guna? Tuan-tuan, yang ni kita takut ni. Beramal tiap-tiap tahun dalam bulan Ramadan ni ada. Setiap tahun masuk Ramadan kan. Sampai hari ni. Kalau dah 60 tahun, minta maaf yang umur 60 tahun. Kan? 60 tahun, tiap-tiap tahun kita sambut Ramadan. Pernahkah kita bertanya, apa kesan Ramadan untuk kita? Setiap perkara ibadah yang diperintahkan oleh Allah ni ada kesan dia. Dia ada power dia. Solat sebagai contoh, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat boleh mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini bukti perintah Allah yang dilaksanakan ini, kesan dia tidak menjerumus kepada orang yang mendirikan solat ini ke dalam lembah maksiat dan dosa. Solat yang macam mana? Kalau kita solat masih ada lagi kemungkaran, masih ada lagi maksiat, itu petanda solat kita belum berkualiti. Itu bab solat. Kalau puasa, sama juga. Puasa ni dia ada kelebihan, dia ada aura dia, dia ada keberkesanan dia. Sebab tu para ulama berkata, keberkesanan Ramadan jangan lihat dalam bulan Ramadan. Kita tak akan nampak. Nak tahu keberkesanan Ramadan kita tiap-tiap tahun berkesan atau tidak, lihatlah selepas daripada Ramadan, dia seperti dalam bulan Ramadan. Ini orang yang Ramadannya berjaya, Ramadannya berkualiti. Kalau dalam bulan Ramadannya rajin datang sembahyang berjemaah di masjid, rajin baca Quran, rajin bersedekah, rajin solat malam, selepas daripada Ramadan, momentum itu kekal. Quran tak tinggal, solat jemaah tak tinggal, sedekah tak tinggal, solat malam tak tinggal. Ini tanda Ramadan itu memberi kesan kepada seseorang. Namun kalau Ramadan yang tak berkesan macam mana? Macam itulah kita dapat tengok tiap-tiap tahun.
Masjid penuh Ramadan je. Selepas Ramadan, syahid habis. Tuan-tuan. Ini masalah. Kenapa boleh jadi macam tu? Tuan-tuan, jangan fikir benda ni remeh-temeh. Kita penat 30 hari kita berpuasa. Siang hari kita tahan perut kita daripada makan dan minum. Tiba-tiba sampai depan Allah. Allah Ta'ala kata, kamu tak ada apa-apa. Masuklah kamu dalam neraka. Mau tak sia-sia tuan-tuan perbuatan kita? Setiap tahun 30 hari tahan perut, semuanya sia-sia. Oh, rugilah. Jadi tuan-tuan jangan risau. Saya tak semeh tuan-tuan. Kerana kita pagi ni kita kuliah subuh. Kan? Kita kongsikan pula bagaimana nak bentuk orang kata kekuatan, kejayaan yang kita boleh dapat dalam bulan Ramadan. Kerana berbaki 10 hari lagi ni. Jangan tengok raya dulu. Tengok Ramadan dulu. Kan? Raya cerita nombor 2. Ni tak ada Ramadan lagi. Seminggu sebelum Ramadan dah keluar lagu raya. Ni yang heran ni. Kan? Dia kira nak raya je. Tuan-tuan, raya tu cerita tentang kemenangan. Masa bila tuan-tuan menang? Ramadan kalah ni. Dia nak cerita pasal raya kena tengok Ramadan. Kalau Ramadannya berjaya, rayalah kita. Kalau Ramadan ni tak berjaya, mujurlah. Allah Ta'ala ni bagi kesempatan sebulan ni ada 30 hari. Kalau tidak, sampai bila-bila tak nampak anak bulan. Puasa sepanjang masa. Kan? Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat daripada surah An-Nisa ini. Ni senang masuk ni. Pasal nak masuk satu ayat ni, dia punya pusing jauh. Tuan-tuan. Nak bagi faham, Ramadan ni istimewa. Baik. Ayat yang saya bawa pada pagi ini, dia merangkumi 3 sifat munafik yang merosakkan ibadah kita dalam bulan Ramadan. Ini maksud dia. Ayat yang saya bawa ni, ada 3 perkara yang Allah highlightkan kepada orang mukmin. Kalau ada 3 sifat ni dalam bulan Ramadan, jangan mimpi Lailatul Qadar. Jangan mimpi kelebihan Ramadan. Jangan mimpi semua yang dijanjikan oleh Allah. Kita akan meraih segala-galanya. Tuan-tuan, ayat ini yang pertama Allah Ta'ala sebut. Catat, hafal, ingat. Tuan, mudah aja. 3 aja. Bukan banyak pun. Kan? Yang pertama, Allah gambarkan ciri-ciri munafik. Yang pertama, apabila mereka mendirikan solat, solat dalam keadaan malas. Ini rugilah. Solat dalam keadaan malas. Habis solat tarawih 2 rakaat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makmum tu punya malas. Allah, jom balik. Balik je. Tak ada kerja lain. Takbir Allahu Akbar. Tak nak aja takbir. Intai tu imam. Panjang ke pendek malam ni. Tuan, sifat munafik yang pertama, bila dia laksanakan solat, solat dalam keadaan malas. Tuan-tuan fikir solat dalam keadaan malas, tuan-tuan boleh dapat Lailatul Qadar? Tuan-tuan fikir solat dalam keadaan malas, tuan-tuan Allah Ta'ala terima Ramadan kita, puasa kita? Ini part yang pertama. Belum hurai habis lagi. Ini baru mukaddimah satu-satu. Yang kedua, sifat munafik yang Allah gambarkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ini. Apabila mereka mendirikan solat, solat dalam keadaan riak. Tuan-tuan, solat dalam keadaan riak adalah solat yang sia-sia. Yang kedua. Yang ketiga, sifat orang munafik ini jarang mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 3. Huraian dia panjang. Jangan tengok jam, jangan tengok ustaz. Habis tengok siapa ustaz? Pejam mata menghayati tazkirah. Bukan pejam mata pergi Mekah. Itu innalillah dah tu. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para ulama berkata, apabila kita masuk je bulan Ramadan, kita berada pada fasa bulan mentarbiah rohani. Bulan Ramadan ni, bulan tarbiyah rohani. Dalam Islam, Islam tidak hanya memandang pada jasmani. Kalau jasmani tadi semua dah bersahur. Alhamdulillah dah bersahur. Sekejap lagi maghrib buka puasa. Jasmani kita dapat makan. Itu jasmani. Berapa ramai orang ketika berbuka puasa, minum air 3 cawan. Air dah habis 3 cawan. Azan belum habis. Maksudnya apa? Kita ni sakan. Makan jasmani kita kuat. 2 pinggan sekali buka puasa, 2 pinggan sahur. Tuan. Ni kalau 2 pinggan, ada sampai 8 pinggan saya dengar, lagi dahsyat. 8 pinggan dia bantai buka puasa. Ini biar betul ni kan. Tuan,
Nak cerita bulan Ramadan, bulan mentarbiah rohani. Maksudnya Islam memandang rohani. Kalau jasmani, berapa ramai orang yang makan banyak tapi solatnya malas. Berapa ramai orang yang selepas witir masuk gym, angkat besi berat, biar badan sadar, senang sarung baju raya, nampak badan berketul-ketul, tapi qiyamul lail syahid. Tuan-tuan, maka Islam memandang pada rohani dalaman. Sebab saya nak sebut, rohani yang strong, rohani yang kuat, rohani yang ditarbiah, dia akan berkesan atau berjaya khususnya di medan jihad. Kerana Ramadan ini bulan medan jihad, tuan-tuan. Kita berada di fasa jihad sekarang ni. Cuma kita bukan jihad macam orang Palestin. Kita jihad lawan musuh yang kita tak nampak, iaitu hawa nafsu. Ni jihad lah ni. Jihad lawan hawa nafsu, ingat senang. Kita tak nampak dia. Dan nak melawan sesuatu musuh yang tak nampak, tak boleh guna jasmani. Dia mesti menggunakan kekuatan rohani. Maka rohani yang strong, rohani yang kuat, rohani yang ditarbiah, pasti akan berjaya dalam pertempuran ini. Saya bawa beberapa bukti rohani yang kuat mencapai kejayaan. Cerita yang sering kali saya ulang kepada tuan-tuan. Peperangan Badar yang berlaku pada zaman Nabi SAW di dalam bulan Ramadan. Perang Badar, dia berlaku dalam bulan Ramadan. Maksudnya, pejuang-pejuang Islam dalam keadaan berpuasa. Dan ketika itu pasukan Islam hanya 313. 313 kebanyakannya ajuz, tua-tua. Saya sebut semua kelemahan ni, kan? Supaya tuan-tuan boleh hukum dengan logik akal. Tentera Islam jumlahnya 313. Kebanyakannya tua-tua. Dalam keadaan berpuasa. Tak cukup kelengkapan perang. Berhadapan musuh 1000 yang tidak berpuasa, yang bertenaga, yang muda belia, yang lengkap dengan senjata. Apa kata logik akal yang waras? Takkan boleh menang. 313 nak lawan dengan 1000 yang tak puasa, yang lengkap dengan senjata, yang muda belia, nak dibandingkan ke sini 313 kebanyakan tua-tua. Tuan-tuan, mustahil untuk menang. Kita pasukan negara kalau hantar bola sepak, mana hantar orang tua-tua? Bukan orang tua tak pandai main, bukan. Jangan salah faham. Tua-tua veteran ni, tuan. Masalah orang tua, sebab saya mengalami saat itu. Saya tak tua lagi ni, baru 41, tak tua lagi lah. Tapi kata Imam Ghazali, 50 ke atas baru tua. Kan? Saya masih muda lagi lah. 41, tuan-tuan. Baru ni sebelum Ramadan masuk padang futsal, main bola. Terasa kepala ke bawah, kaki ke atas, tuan-tuan. Lah jantung kita. Dah lama tak main bola. Tuan-tuan. Selak, belum tua lagi. Macam mana kalau orang tua, tuan-tuan? Bayangkan tentera Islam tua-tua, tarik anak panah mana musuh pun tak nampak ni. Tuan, mustahil untuk menang. Tetapi sejarah telah membuktikan perang Badar, Islam mencapai kemenangan. Di mana kekuatan Islam itu? Rohani. Itu part yang paling penting. Bukan Allah nak tengok kita tua ke kita muda. Allah nak tengok rohani kuat tak kuat. Lepas tu Allah, Nabi sebut, Allah Ta'ala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak tengok pun rupa paras kamu, handsome ke, tua ke, muda. Allah tak tengok yang itu. Allah tengok, walakin yanzuru ila qulubikum, apa yang ada dalam hati kita. Ni Allah tahu ni. Ni terlintas dalam hati, harap pagi ni 7.30 Ustaz berhenti. Allah dengar, tuan. Allah tahu. Saya tak tahu, jangan risau. Tuan, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita ni. Lintas saja pun Allah dah tahu dah, tuan-tuan. Maksudnya rohani yang kuat akhirnya boleh mencapai kemenangan. Contoh yang pertama dalam perang Badar. Kenapa ada contoh pertama? Sebab ada orang respon kuliah saya baru ni. Dia kata, Ustaz, kalau zaman Nabi, ada Nabi tak apalah, Allah bantu Nabi. Zaman kita ni mana ada Nabi? Dia baik alasan tu, kan. Ni saya mana saya pun tak tahu, kan. Banyak sangat bertanya ni, kan. Tuan, dia kata zaman Nabi tak apalah ada Nabi. Allah bantu boleh menang. Tuan-tuan, zaman Nabi Allah bantu boleh menang dalam perang Badar. Perang Uhud Islam tak menang.
Kalau ikut logik akal. Adakah sebab ada Nabi juga? Perang Uhud tak menang tuan-tuan. Berapa ramai sahabat-sahabat gugur syahid. Hamzah, panglima perang yang handal bertempur di medan perang, gugur di medan Uhud. Takkan kita nak salahkan sahabat Nabi juga? Itu dalil. Yang kedua, saya nak bawa contoh rohani yang kuat zaman yang tak ada Nabi. Di mana? Saudara-saudara kita di bumi Gaza pada hari ini. Tu part yang paling dekat. Kalau zaman Nabi jauh dah, kan? Zaman sekarang ni hak paling dekat Gaza. Tuan-tuan, untuk makluman, tiap-tiap tahun dalam bulan Ramadan yang dibantai Gaza, yang diserang oleh Zionis Israel Gaza, tiap-tiap tahun dalam bulan Ramadan. Perasan tak perasan? Tiap-tiap tahun dalam bulan Ramadan apa yang kita dengar? Palestin diserang. Di mana Palestin yang diserang tu? Gaza. Why? Kenapa Gaza? Sebab Gaza pendukung Islam, pengamal Islam, kuat berpegang dengan Islam. Maka sebab itu attack Zionis Israel adalah bumi Gaza. Lagi-lagi dia nak ada rancangan dia yang tersendiri untuk merampas tanah di bumi Gaza. Tuan-tuan, sejak akhir tahun 2023, 7 Oktober sampai hari ini, perang belum berhenti. Saudara-saudara kita di bumi Gaza menghadapi tekanan yang paling kuat, tidak dibantu oleh dunia. Bahkan apa yang terjadi saat ini, krisis kebuluran tahap kritikal. Kanak-kanak kebanyakannya hilang zat makanan. Sampai ada yang terpaksa angkat bendera putih di tepi laut Gaza. Akhirnya di sniper tembak sampai mati. Kemudian diserodok sampai ke dalam tanah. Tuan-tuan, tekanan itu dihadapi. Sampai saat ini belum ada satu pengumuman pun, sama ada daripada pejuang-pejuangnya atau daripada rakyat-rakyatnya di bumi Gaza, menyatakan kami sudah kalah dengan Zionis Israel. Belum ada ucapan itu daripada mulut mereka. Walaupun menghadapi tekanan yang kuat, berdepan dengan Zionis Israel, namanya Zionis Israel, tetapi di belakang Zionis Israel separuh negara-negara dalam dunia. Separuh. Maksudnya bumi Gaza menghadapi serangan musuh separuh dunia. Weh tuan-tuan, ini bukan cerita dongeng. Ini zaman tak ada Nabi ini. Nabi kita adalah Nabi yang terakhir. Separuh dunia menyokong dana, tentera, senjata, semua disupport. Tuan-tuan, sama ada menyokong secara senyap-senyap atau tidak, tuan-tuan kenyot semua negara-negara dalam dunia ni, separuh dunia attack mereka hanya bumi Gaza. Tak cukup lagi. Krisis yang dialami pada hari ini, musuh dalam selimut orang Islam yang bersifat, maksudnya orang Islam tapi dia nama saja Islam, sifatnya munafik, pengkhianatan. Tuan-tuan, sampai saat ini belum ada satu pun pengumuman kami sudah kalah dengan Zionis Israel. Bukit Kapar ni kalau kena serang separuh dunia, agak-agak macam mana? Tuan, sebenarnya di manakah kekuatan orang Gaza sampai hari ini boleh bertahan? Berapa bulan dah? Sejak 7 Oktober. Dah 6 bulan dah. Kan? Berapa bulan dah? Tak berhenti ni. Orang kalau perang sampai 6 bulan ni, maksudnya sengit ni. Maksudnya hebat ni. Boleh bertahan. Boleh bertahan. Walaupun kematian sudah mencecah 30,000 lebih. Ini perbuatan yang tak boleh dimaafkan. Andainya kita ada kemampuan dan kuasa, heret Zionis ni ke muka pengadilan. Ini pembunuhan yang tak ada peri kemanusiaan. Ini binatang. Di mana kekuatan orang-orang Gaza sampai saat ini boleh bertahan? Di hujungnya kah? Atau di pangkalnya kah? Kekuatan tentera Gaza, pendukung Gaza, rakyat di bumi Gaza adalah rohani. Terletak dalam naluri mereka keyakinan kepada Allah sangat tinggi. Maka yakin Allah akan beri kemenangan kepada mereka. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia kuat, bukan marah tuan-tuan, bagi semangat. Kalau kuat, pejam mata juga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita dah bawa contoh rohani yang kuat
yang mampu boleh bertahan walaupun dengan separuh dunia menyerangnya, dia boleh bertahan. Bagaimana pula kita nak bentuk rohani yang kuat? Ni baru kita kongsi. Tadi kita pusing-pusing sikit, kan? Macam mana tuan-tuan nak bentukkan rohani yang kuat? Ni bulan Ramadan ni. Yang kata para ulama, bulan Ramadan adalah bulan untuk kita mentarbiah rohani. So bagaimana kita nak bentuk rohani kita, dididik, ditarbiah, diasuh sampai jadi strong? Sebab saya percaya rohani yang kuat, semua kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan dirangkul semuanya. Keampunan Allah, rahmat Allah, dijauhkan daripada neraka Allah, la itu qadar, sebab rohani kuat. Jadi sekarang ni kita tak mau cerita pasal itu dah. Kita nak cerita bagaimana nak kuatkan rohani. Ada beberapa perkara. Yang pertama, hafal, ingat. Tak banyak pun, tuan. Saya tak bawa banyak-banyak, kan? Kalau bawa banyak-banyak bukan ingat, kan? Dengar kan balik lupa, kan? Ustaz tu cakap apa? Isteri duduk di rumah dengar, kan? Walaupun tak buka speaker luar, kan? Dengar, kan? Kuat sangat suara ustaz. Dia pasal tak ada apa nak dapat nak sebut. Tak apa-apa tahu ustaz tu membebel, katanya, kan? Walhal ustaz tu bercakap punya banyak, tak tahu benda dia tak dapat tangkap. Pasal apa tak dapat tangkap? Pasal banyak sangat. Bukan salah dia, pasal banyak sangat, kan? Baik, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, untuk kuatkan rohani, kurangkan makan. Oh, yang ni dulu. Saja saya sentuh bab kurangkan makan. Sebab orang Melayu kita ni makan tak boleh kalah. Makan memang tak boleh kalah. Tera-tera tak ada duit, bazar sesak, tuan-tuan. Tu terus tak ada duit. Pasal apa? Pasal bulan Ramadan ni saya dapat respon daripada non-Muslim. Adalah bulan makan besar orang Islam. Macam-macam jenama kuih, macam-macam jenis makanan, duit keluar habis ni, tuan. Ramadan. Kuih yang saya tak biasa dengar, kali ni dengar. Kuih jejaka Malang. Tuan. Saya fikir 10 kali apa benda kuih ni, katanya, kan. Pun ada juga. Tuan-tuan, macam-macam jenis jenama makanan keluar, muncul dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita hidup, kita kena faham, Islam ni bukan hanya sekadar agama solat. Islam ni dia merangkumi dinul adyan, cara hidup. Kehidupan kita ni mesti kena ada Islam. Hatta makan pun kena ada Islam. Tak ada Islam dalam bab makan, syahid. Jangan mimpi kita akan dapat kelebihan Ramadan dalam keadaan kita banyak makan. Sedangkan untuk menjana rohani yang kuat, kurangkan makan. Ada orang respon, ustaz, saya hari ni dah turun 7 kg sejak awal Ramadan. Kurang banyak dah makan ni. Siang hari memang sah dah saya kurang makan, katanya, kan. Malam lah tinggal makan, itu pun sehari 2 kali. Saya kata, tuan, itu bukan kurang makan, tak boleh makan. Siang hari dalam bulan Ramadan tak boleh makan. Bukan kurang makan. Ada beza tu, kan? Kalau kurang makan, makan juga tapi kurang, kan? Dalam bulan Ramadan, kita tidak dibenarkan makan di siang hari bagi orang Islam. Orang kafir lantak ke dia. Bagi orang Islam. Kerana Ramadan ni untuk Islam. Tak boleh makan. Jadi apa maksud kurang makan yang di Ustaz sebut ni? Maksud kurang makan tatkala kita makan berbuka puasa, tatkala kita makan bersahur. Kurangkan makannya. Jangan makan berlebihan. Sebab apa? Ayat yang saya baca tadi. Yang pertama Allah Ta'ala sebut orang munafik bila dia mendirikan solat. Solat dalam keadaan malas. Malas ni datang daripada mana? Itu part yang kita kena ambil dulu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang yang makan banyak, nescaya dia akan malas mengerjakan ibadah. So malas ni datang daripada makan banyak. Tu punca dia. Bila perut kita kenyang, kemudian kita nak solat. Bila nak mari solat, perut dalam keadaan kenyang. Tuan-tuan ingat boleh selesa solat? Boleh tenang solat? Perut dalam keadaan buncit kenyang ni, tuan-tuan, terganggu solat kita. Silap-silap kena pula bantai air yang macam-macam masuk dalam perut ni. Selak, nak sembahyang rasa macam nak tercirit pun ada. Orang yang makan banyak ni, dia akan jadi malas. Majlis ilmu pun malas, baca Quran pun malas. Sebab tu kita tengok hari ni, penglibatan masyarakat tentang tadarus Al-Quran memang masih lagi kurang. Tak nampak lagi respon yang baik ni. Dah berapa Ramadan dah. Tiap-tiap tahun kita sambut, respon tadarus Quran ni sangat orang kata tidak memberansangkan.
Orang tak melibatkan baca Quran. Kenapa kita tak rajin? Maksudnya kita ni malas lah nak baca Quran. Malas tu daripada mana? Makan banyak. Maka kita tengok apa kata Islam tentang makan. Pertama, hukum makan dalam Islam harus, bukan wajib, ya, harus. Yang wajib tu barangkali dia salah dengar. Ustaz kata pulut wajib, bukan hukum wajib, kan? Sebab makan kalau hukum dia wajib, siapa makan dapat pahala, siapa tak makan berdosa. Sebab apa? Sebab wajib. Hukum bagi wajib macam solat. Solat hukumnya wajib. Siapa solat dapat pahala. Siapa tak solat berdosa. Maka hukum bagi wajib, buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Jadi yang makan je dapat pahala, yang tak makan berdosa. Sian saudara-saudara kita di bumi Gaza. Tak makan berapa hari dah, 4-5 hari, berdosa belaka sampai 4-5 hari. Tuan-tuan, tak betul. Yang betulnya hukum makan adalah harus. Makan atau tidak ada baginya dosa. Itu hukum harus. Dan apa kata Islam tentang makan? Makna makan dalam Islam ialah makan dengan qadar, memberi tenaga kepada badan dalam melaksanakan ibadah. Orang ni kuat sangat suara ustaz, kurang jelas, kita ulang lagi sekali. Makna makan dalam Islam adalah makan dengan qadar, memberi tenaga kepada badan dalam melaksanakan ibadah. Bukan melantak-lantak. Islam kata makan serba sederhana supaya badan kita ada tenaga. Bukan makan sampai hilang terus tenaga, sampai sakit, sampai ganggu solat. Ini tak kena. Sebab tujuan makan itu adalah untuk ada tenaga dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya Ramadan. Sebab itulah ada berbuka puasa. Kalau tidak puasa terus je satu hari senang. Tak payah buka, tak payah sahur. Kan? Kenapa mesti ada berbuka puasa? Sebab Allah Ta'ala nak suruh kita ada tenaga badan kita dalam melaksanakan ibadah. Jadi yang pertama, untuk kuatkan rohani, makan kena kurangkan. Bukan tak bagi makan. Islam kata makanlah. Tapi bukan melantak-lantak. Ini yang pertama. Yang kedua, banyakkan qiyam, solat malam. Banyakkan solat malam. Nak kuatkan rohani, solat malam jangan lupa. Tuan, sebab apa kena ada banyak solat malam? Kan kita sebut dah sebelum ni, dalam tazkirah tahun lepas, kalau tuan-tuan ingat. Kalau tak ingat, pejam mata buat-buat ingat. Kita dah sebut. Tuan-tuan, solat malam ini adalah solat yang dinamakan apa-apa solat yang berlaku selepas solat Isyak. Ini namanya solat malam. Selepas solat Isyak, habis dah, malam itu namanya malam. Lagi-lagi kata para ulama, 12 ke atas, itu solat malam namanya. Tuan-tuan, solat malam ni macam kita dalam Ramadan ni lah. Solat tarawih. Solat tarawihnya adalah solat malam. Namanya solat tarawih kerana solat sambil berehat. Maka dinamakan solat tarawih. Maksudnya tuan-tuan, kita solat malam. Kenapa mesti kena solat malam? Kerana inilah, kalau di siang hari kita dah sibuk urusan kerja kita, urusan dunia kita, mana masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bila masa yang kita sediakan untuk kita betul-betul fokus beribadah, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Pastinya waktu malam. Malamlah yang paling sesuai. Kerana malam kita tak sibuk dengan dunia. Kita tak sibuk dengan urusan kerja kita. Siang kita dah penat bekerja. Malam fokus tumpuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila orang yang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW bersabda, "Ihfazillah yahfaz, ihfazillah tajiduhu amamak." Peliharalah Allah, jaga hubungan kamu dengan Allah. Nescaya Allah akan pelihara kamu, akan tolong kamu, akan bantu kamu di saat apa jua sekalipun. Sebab tu tuan-tuan, saudara kita di sana kuat boleh bertahan. Pasal apa? Bantuan Allah itu sangat luar biasa. Walaupun banyak bantuan yang sampai, tapi tetap tak sampai 1%. Bahkan bantuan yang dah sampai itu jadi perangkap pula. Jadi perangkap pula. Dilempar tuan-tuan, pilau, pakak-pakak berkerumun, bam, dia bantai bom sebiji dekat situ tuan-tuan. Punya jahat. Ini semua perangkap nak suruh keluar, nak bunuh tuan-tuan. Ini jahat punya manusia tuan-tuan. Baik muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Solat malam itu solat yang paling baik.
Sebab apa? Sebab waktu tu kita sunyi dengan dunia, kita lebih fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu tuan-tuan menangis, minta ampun, minta apa semua, Allah Taala makabulkan. Ini firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, apabila hamba-hambaku bertanya di manaku, katakanlah aku sangat dekat kepada mereka. Apabila mereka berdoa, meminta, berhajat, memohon sesuatu, ujibu da'watad da'i iza da'an. Kata Allah, aku akan perkenankan doanya. Doanya tak serabut-serabut, tenang je, singkat je. Allahumma barik lana fima razaqtana. Tu doa makan, Ustaz. Wa qina azabannar. Tuan-tuan nak minta panjang umur, nak minta mudah urusan, nak minta bisnes maju, nak minta raya beli baju baru, nak minta bini 2, nak minta kereta besar, nak minta apa pun, simpulkan satu je, keberkatan. Tak payah nak sebut satu-satu panjang. Macam kita baca tahlil. Ada kampung kan 60 nama. 60 dibaca. Habis kat 60 tu setengah jam. Tuan, nak baca nama je. Tahlil belum baca. Kan? Panjang sangat nama. Simpulkan semua arwah keseluruhannya yang ada dalam senarai ini. Titikkan satu. Ini untuk mereka. Habis selesai. Kita nak minta panjang umur, minta itu, minta ini. Mintalah berkat. Dengan berkat umur panjang. Dengan berkat kehidupan kita baik. Dengan berkat rezeki kita murah. Dengan berkat apa lagi? Ilmu pun dapat. Simple. Minta, ya Allah berkatkan hidupku. Beri kekuatan kepadaku, ya Allah. Istiqamah untuk terus beribadah. Jangan kau putuskan ibadah aku selepas daripada Ramadan. Kekalkan aku sebagai ahli ibadah. Tapi kalau kita mengambil wuduk, Allahumma apa? Macam apa doa kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Dan minta dengan Allah supaya kita duduk di kalangan orang yang baik-baik. Tuan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tu yang kedua. Sebab apa tuan-tuan? Yang kedua ni dia ada kaitan. Yang ketiga iaitu al-ikhlas. Iaitu melaksanakan ibadah dengan penuh ikhlas. Kenapa? Sebab ulama-ulama tasawuf berkata riak adalah satu penyakit munafik. Riak, di mana Allah sebut tadi sifat munafik bila solat dalam keadaan riak. Asal perkataan riak adalah ra'yun. Dalam bahasa Arab, bahasa Melayu, dia adalah memperlihatkan sesuatu untuk mengharapkan pujian. Lihat, memperlihat, menonjolkan sesuatu, mempertontonkan sesuatu untuk mengharapkan like and share dan pujian. Macam kita tawaf di Kaabah. Tawaf ni kan bagus. Berapa pusingan? 7 pusingan di Kaabah. Tapi kalau tawaf sambil duk selfie, duk harapkan like and share, tuan-tuan, itu tawaf dalam keadaan riak. Tuan-tuan, tawaf dalam keadaan riak, tuan-tuan fikir Allah Ta'ala akan terima? Tuan-tuan, solat tarawih dalam keadaan ada riak, nak tonjolkan kepada orang, aku orang mukmin yang solat, Masya Allah berjamaah. Tuan-tuan, buang sifat riak. Kata para ulama, lawan bagi sifat riak adalah ikhlas. Bagi lawan dia. Kena ada lawan dia. Bila kita buat kerana Allah, insya Allah tak ada sifat riak. Terhakis sifat riak dalam diri kita. Tuan-tuan, pada kali ini datang masjid kerana Ramadan atau kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan berpuasa kerana Ramadan atau kerana Allah. Dibulat tekad kerana Allah. Kalau kerana Ramadan, itu pasal masjidnya penuh Ramadan je. Ada satu masjid penuh sampai ke belakang. Hari pertama sampai AJK kena maki. Kemah mana kemah? Jemaah melimpah sampai keluar. Udah hari kedua pasang kemah. Kipas angin mana kipas angin? Panas. Dia kena komen. Lah kali Tok Bilal kata apa? Tok Bilal kata 4-5 hari je sabar. Lepas 4-5 hari kau surut jemaahnya. Betul. 4-5 hari luar dah tak ada. Semua dah masuk ke dalam. Mai hari yang ke-10 lagi surut belakang tu. Hari ni dah 20. Tengok malam ni macam mana pula. Nah. Adakah ibadah kita dalam bulan Ramadan hanya kerana Ramadan? Kalau kita buat kerana Ramadan, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, Ramadan akan berlalu meninggalkan kita.
Jadi di manakah kita saat Ramadan itu tidak ada? Terputus hubungan. Lost contact ni. Tak mari masjid, mati baru singgah masjid. Tuan, tak kena betulkan balik. Bukan tuan-tuan di sini insya-Allah kan. Jemaahnya saya biasa duduk kuliah dekat sini insya-Allah. Beginilah muka yang ada pun. Tak lagi jauh tuan. Ada tempat ni di Baghdad sana tuan sana. Mohon jangan terasa tuan-tuan, ustaz ni betul bagi kita kakao ni. Tuan-tuan tak ada bagi siapa-siapa. Kita nak buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak betulkan balik ni. Pasal apa? Kita tiap-tiap tahu perangai yang sama. Perangai yang sama. Mana-mana tempat saya kira sama. Saya tanya surau tempat-tempat yang saya pergi dah berapa puluh surau, berapa puluh masjid dah ni. Tuan-tuan duk bagi tazkirah. Benda yang sama. Awal je ustaz, lepas tu macam ni lah. Ustaz tengok sendirilah. Esok ujung-ujung 25 tinggal 3 soft. Kan? Dekat raya memang pakat tak ada dah. Balik kampung habis dah. Kan? Walaupun kampung, dibalik juga kampung. Tak tahu kampung mana. Kan? Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Laksanakan ibadah bukan kerana Ramadan. Tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keikhlasan menjunjung perintah, bukan semata-mata kerana aku orang Islam aku kena puasa, kerana aku orang Islam aku kena solat di masjid berjemaah, tak, kerana aku menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Yang ketiga, dan yang keempat kan, yang keempat untuk menjana rohani yang kuat, iaitu banyakkan zikrullah. Jangan tengok jam, saya nak syarah zikrullah pun panjang lagi ni kan. Tuan-tuan, zikrullah ni bahasa Arab. Ada orang kata, ustaz, zikir apa nak kena baca? Tuan-tuan, zikrullah itu bahasa Arab. Saya pernah tanya anak murid saya, kursi dalam bahasa Melayu apa? Dia jawab kerusi. Tak ada, saya kata tu bahasa Arab. Saya nak tahu bahasa Melayu apa? Kursi lah. Marah ke ustaz balik. Akhirnya satu budak ni angkat tangan, ustaz, kursi bahasa Melayu bangku. Baru betul ya. Kan? Kursi itu bahasa Arab. Zikir ni bahasa Arab. Maksudnya apa? Ingat Allah. Zikrullah ni maksudnya ingat Allah. Habis yang zikir-zikir itu namanya wirid. Wirid ini asalnya adalah warid. Diambil zikir itu, wirid itu daripada orang tua-tua kita. Orang tua-tua kita ambil daripada orang tua-tuanya. Orang tua-tuanya ambil daripada guru-gurunya. Guru-gurunya ambil daripada tuan gurunya. Sampailah kepada tabi'in, sahabat, dan sampailah kepada Nabi SAW. Maka itu namanya warid. Bahasa kita wirid. Sebab tu lepas sembahyang astaghfirullahalazim, kemudian pula la ilaha illallah, kemudian zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Selang tarawih 2 rakaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu zikirlah nama dia. Cuma zikir ada 2 kategori. Zikir yang pertama kategorinya bilafzin, dengan lafaz. Lafaz, kita sebut nama Allah dengan mulut kita. Keluar astaghfirullah, keluar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keluar perkataan itu namanya zikir pada lafaz. Telah berkata para ulama, tidak cukup zikir hanya pada lafaz, kerana orang munafik pun mengaku beriman di hadapan Nabi SAW, sedangkan hati mereka tidak ada iman. Maka datanglah kategori yang kedua. Zikir yang paling mujarab adalah biqalbin, dengan hati. Macam mana pula dengan hati? Sempoi aja, sempoi. Dengan hati ni maksudnya penghayatan. Tuan-tuan, bila kita sebut nama Allah, bawa penghayatan. Itu maksud dia. Ataupun paling mudah nak bagi contoh penghayatan ni macam mana. Tuan-tuan, tatkala tuan-tuan berbuka puasa, tuan-tuan kena menghayati bagaimana peritnya saudara-saudara kita di bumi Gaza berbuka puasa. Ada tak perasaan tu ketika kita berbuka puasa? Ketika juadah makanan berlambak-lambak depan kita, tunggu azan maghrib ni, ada tak kita bawa satu penghayatan bagaimana saudara-saudara, anak-anak kecil di bumi Gaza dalam keadaan tandus makanan, dalam keadaan kebuluran, dalam keadaan hilang zat makanan, hanya rumput yang menjadi makanan mereka. Ada tak penghayatan itu? Saya tak boleh sebut. Coh hati saya, tuan-tuan. Rumput, tuan-tuan, sebiji tamar boleh makan tahan 4 hari. Kita sebiji tamar ketika berbuka puasa.
Itu pun kalau selera makannya tamar. Ada orang dia tak makan tamar langsung, terus makan benda lain. Tuan, maksudnya kita ada tak penghayatan itu? Itu baru bab kita makan tadi. Ketika kita sebut nama Allah, ada tak penghayatan itu? Maksudnya ingat kita kepada Allah SWT. Dia mudah kalau kita belajar dalam Islam ni, tuan-tuan, mudah. Sebenarnya tarbiyah pendidikan melalui hati kita ni sudah dibentuk dalam solat. Cuma kita je tak perasan. Tuan-tuan belajar kitab fiqh, rukun-rukun solat. Saya tak mau sebut berapa banyak rukunnya. Saya tanya satu orang, dia tak tahu apa rukun solat. Dia solat tapi tak tahu rukun solat. Ini masalah juga ni. Tuan, saya nak sebut gini lah. Rukun solat yang pertama, niat. Maksudnya apa? Usalli fardhu subhi raka'ataini ma'muman. Kalau ma'muman, kalau imaman lillahi ta'ala. Itu niat yang pertama. Yang kedua, takbiratul ihram. Maksudnya apa? Yang ini bila kita angkat takbir Allahu Akbar, terharamlah kita melakukan sesuatu yang boleh membatalkan solat. Ini dah hujung-hujung masuk fiqah sikit lah kan. Asyik belajar, orang kata kena taruh je, bubuh fiqah sikit bagi kita faham, tuan-tuan. Takbiratul ihram ni lafaznya Allahu Akbar. Bukan. Itu maksudnya Allahu Akbar. Telah bersepakat semua ulama, baik mazhab Maliki maupun Syafi'i maupun Hanafi maupun mazhab Hambali, telah bersepakat wajib tatkala takbiratul ihram itu disertakan dengan niat di dalam hati. Ada perasan tak? Belajar tak? Ingat ke tidak? Itulah tarbiyah dia. Kenapa mesti kena hadir niat dalam hati? Supaya solat kita ni, kita seolah-olah betul-betul bawa diri kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Penghayatan. Bawa penghayatan. Sebab tu lafaz kita menyebut Allahu Akbar, tapi hati kita sahaja aku solat subuh 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala lintasan. Yang jadi khilafnya dekat mana? Khilafnya lintasan hati tu nak mula bila? Telah bersepakat semua mazhab Syafi'i mula daripada lafaz Allah, yakni alif, dan berakhir pada akbar, huruf ra. Ketika itu mesti dilintaskan dalam hati niat kita solat kerana Allah Ta'ala. Okay? Dan telah bersepakat mazhab yang lain, jumhur Maliki, Maliki, Hanafi dan juga Hambali dan sebahagian kecil mazhab Syafi'i, sebelum kita takbir tu dah boleh lintas dalam hati dan bawa serta dalam takbir. Boleh. Sebelum solat tu kan sahaja aku solat, dalam hati kita Allah, pastikan dalam hati tu kena masuk juga tatkala kita takbir Allahu Akbar. Sebab kita tadi kata wajib sertakan niat dengan hati. Supaya apa? Supaya solat kita ni tak bohong, tak menipu. Kita tak menipu Allah. Kita bukan solat kerana terpaksa. Kita betul-betul nak solat kerana Allah. Jadi hadirkan diri kita. Bawa hati kita ni sama-sama menghayati solat. Begitu juga puasa, begitu juga baca Quran, begitu juga apa pun. Hati kita ni kena ada perasaan itu. Barulah rohani kita very strong. Sebab tu saya katakan, kenapa saudara-saudara kita di bumi Palestin, khususnya di bumi Gaza, tak menyerah, kalah lagi dengan Zionis Israel ni, tuan-tuan. Kerana dalam kalbu mereka ada satu penghayatan, yang memberi kemenangan kepada kami adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka meletakkan keyakinan yang paling tinggi, kami akan mencapai kemenangan. Bayaran untuk kemenangan itu adalah darah kami. Darah dia. Kita nak mencapai kemerdekaan negara kita, free-free ke kita dapat? Tidak. Bermandikan darah. Pejuang-pejuang kita tumpah darah, baru capai kemerdekaan. Begitulah negara Arab Palestin. Kita dah tengok dia kena bantai, tapi dia menuju kemerdekaan. Kita tak tahu menuju ke mana, tuan-tuan. Jadi sebab tu kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hadirkan dalam hati kita. Sebab apa? Zikrullah dengan hati itu lebih mujarab. Macam tuan-tuan sekarang ni, ya Allah, harap Ustaz berhenti dah 7.30 dah ni, kan? Dia masih ingat kepada Allah dalam hatinya. Bukan di sini, di Baghdad sana, kan? Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sifat orang munafik, kata Allah Taala tadi yang ketiga, kurang mengingati Allah. Jangan sampai kita ditimpa bencana baru nak ingat pada Allah. Bila ditimpa kesusahan baru nak cari sejadah, nak cari masjid. Ketika senang di mana kita?
Kita ketika senang, Allah bagi nikmat, Allah bagi kita segala macam yang kita hajat. Kemana kita? Tiba-tiba bila susah baru cari Allah. Ni tak kena tuan-tuan. Biar senantiasa saat senang pun kita dengan Allah, saat susah pun kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada tazkirah kuliah subuh pada pagi ini, yang pertama saya sebutkan tadi, Ramadan ini terlalu istimewa buat kita. Terlalu istimewa. Seperti kalau tuan-tuan tengok Piala Dunia tu yang nampak bulat-bulat berdiri macam emas tu, itu sangat berharga bagi orang yang main bola. Kita kena hargai ini Ramadan. Allah Ta'ala datangkan yang lebih baik daripada dunia dan barang yang ada di dalam dunia. Apa saja yang tuan-tuan rasa dalam dunia ni the best, sebenarnya Ramadan lagi best. Lagi best. Itu senang cerita. Lagi seronok. Namun saya katakan tadi, adakah kita meraih kelebihan itu? Kita meraih kejayaan Ramadan. Kita meraih ganjaran yang dijanjikan dalam bulan Ramadan. Sedang rohani kita sakit, rohani kita sangat tenat, rohani kita tandus. Maka saya ambil kesimpulan yang kedua, bentukkan rohani. Kerana kata para ulama, bulan Ramadan adalah bulan untuk kita mentarbiah rohani. Nak lawan dengan musuh dalaman, guna kekuatan dalaman, bukan guna kekuatan luaran. Lagi kalau dia guna kekuatan luaran, takut jadi Syiah pula. Ya Husin, bertepuk dia bantai dada dia tu kan. Pasal tengok hawa nafsu tak nampak, dia tumbuk-tumbuk badan dia sendiri. Itu mudarat pula tu kan. Senang cerita, nak lawan musuh yang tersembunyi, gunakan kekuatan dalaman. Apa dia kekuatan dalaman? Bukan tenaga batin. Yang tu lain cerita dia. Maksudnya gunakan rohani. Bagi rohani ni kelebihan. Bagi dia makan. Kita tak berlaku adil, sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala datangkan hukuman. Kita berpuasa, ada di antara kita yang tak dapat kelebihan puasa. Sebab apa? Kita tak berlaku adil. Kita hanya beri makan kepada jasmani, tetapi kita tak beri makan kepada rohani. Apa dia makanan rohani? Banyak. Termasuklah baca Quran, termasuklah majlis ilmu, zikrullah. Ini makanan rohani tuan-tuan. Ini makanan rohani. Dia sedang makan. Tuan-tuan ni tak puasa ni. Rohani sedang makan ni. Barulah berlaku adil. Ini cerita pasal keadilan. Perut kenyang. Tapi rohani lemah. Duk tengok bila ustaz nak habis ni cuti-cuti lah peluang tidur. Betul. Guru saya kata tak ada tidur yang paling nikmat melainkan tidur dalam bulan Ramadan. Itu paling nikmat. Yang payah tidur, Ramadan dia boleh tidur. Ada satu orang, dua tiga orang kena penyakit yang tak boleh tidur malam ni kan. Tapi Ramadan dia boleh tidur malam, tidur siang. Dua-dua dia tidur tuan. Aku betul. Jadi kesimpulannya, kuatkan rohani dengan 3 cara yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, kurangkan makan. Ini dianjurkan dalam Islam, makan serba sederhana, bukan bermewah-mewahan. Yang kedua, apa dia yang kedua tuan? Solat malam. Jangan lupa solat malam. Sentiasalah jaga solat malam. Kalau dalam bulan Ramadan kita boleh solat malam, pastikan selepas Ramadan pun rajin-rajin solat malam. Yang ketiga, zikrullah. Yang ketiga, solat dalam keadaan ikhlas, supaya terhakis sifat riak yang mengganggu kita, yang merosakkan ibadah kita khususnya dalam bulan Ramadan. Yang terakhir, banyakkan zikrullah. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada pagi ini ada manfaatnya untuk kita semua. Jadi cukup yang baik datang daripada Allah, yang kurangnya itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf kiranya saya terkasar bahasa, tersilap kata, minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Moga-moga perkongsian kita ni menjana kekuatan rohani kita yang lebih kuat dan meraih kejayaan Ramadan serta meraih kelebihan Lailatul Qadar insya-Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, pagi ini saya hadir dengan satu misi, iaitu berjasa untuk ummah. Satu pertubuhan yang telah ditubuhkan sebelum Ramadan, iaitu Khairu Ummah atau mission, Khairu Mission, pertubuhan kemanusiaan yang akan membawa bantuan ke kem pelarian di sempadan Lubnan, di kem pelarian di sempadan Lubnan. Kami, kru-kru kami telah berlepas 2 minggu sebelum Ramadan dan telah berjaya membina dapur masak untuk pelarian-pelarian Syria Palestin di sempadan Lubnan. Kerana kem pelarian ni besar, dia bukan kecil, besar. Kebanyakan negara-negara perang ni, khususnya yang dekat situ, Syria dan juga Palestin, berlari duduk di situlah, di sempadan.
Kerana nak masuk negara Lubnan ni, dia ada syarat-syarat dia, kan? Tak boleh masuk, duduk dekat sempadan. Jadi tuan-tuan, saya hadir dengan 2 tabung daripada misi kemanusiaan pelarian Syria dan Palestin di sempadan Lubnan, di mana dapur yang kami dirikan 2 minggu sebelum Ramadan itu, operasinya bergantung kepada sumbangan tuan-tuan. Bergantung pada sumbangan tuan-tuan. Kami cuba bawa duit ke sana, mereka tak terima duit. Nak beli apa, kan? Jadi mereka kata kalau boleh bawalah keperluan asas, terutamanya makanan dan lagi-lagi pakaian, khususnya musim sejuk dan sebagainya. Kami fikir kalau nak bawa daripada sini, kos penghantarannya sangat tinggi, kerana kalau nak bawa bukan satu kontena aja, kan? Bawa sampai berbelah-belah kontena untuk menyampaikan bantuan kepada pelarian-pelarian di sempadan Lubnan. Jadi tuan-tuan, kami masuk duit dekat sini, cucuk dinding dekat Lubnan. Cucuk dinding, kami akan guna duit tuan-tuan untuk beli barang keperluan asas di Lubnan, dan kami akan muatkan beberapa kontena daripada Beirut menuju ke sempadan Lubnan. Menuju ke sempadan. Beirut ni ibu kota Lubnan. Daripada Beirut ni kami akan berlepas ke sempadan Lubnan dengan beberapa buah kontena yang sumbangannya daripada tuan-tuan juga. Di sana mereka akan dapat keperluan-keperluan yang mereka hajatkan daripada sumbangan kita semua. Tuan-tuan, tak ada jalan lain. Sebagai seorang Islam, saya katakan tadi khususnya bagi pelarian Palestin, pelarian Palestin adalah paling kritikal. Bagi saya sangat kritikal. Jadi tuan-tuan, di tabung tersebut ada 3 cara untuk tuan-tuan menyumbang. Hati-hati saya nak bagi penerangan dulu supaya tuan-tuan lebih faham. Saya bukan scammer. Saya adalah salah seorang daripada jawatan kuasa tersebut. Tuan-tuan, 3 cara. Pertama, kalau tuan-tuan bawa duit, masuk duit dalam tabung. Yang kedua, di sisi tabung itu ada flyers. Di flyers di depan belakang dia berbeza. Di sebelah hadapannya tertulis bantuan Syria, dan di belakangnya bantuan Gaza. Dia ada 2 jenis bantuan. Maksudnya, dan di situ ada QR untuk tuan-tuan tembak QR kalau tuan-tuan nak sumbang mana. Kalau nak bantu Syria, bantu Syria. Kalau nak bantu Palestin, bantu Palestin. Lebih baik dua-dua sekali. Dapatlah kelebihan Ramadan buat kita ni tuan-tuan. Bagi satu dapatlah sikit lah, kan. So senang cerita. Terpulang pada tuan-tuan, ada flyers disediakan dan disediakan QR di sisi tabung. Atau cara yang ketiga, tuan-tuan boleh menyumbang infak menggunakan atas talian, yang saya telah edarkan linknya kepada jawatan kuasa masjid. Link tersebut pun dia ada 2 juga. Satu untuk Syria, satu untuk Palestin. Jadi terpulang pada tuan-tuan nak sumbang hak mana satu, dua-dua adalah keperluan sekarang ini sangat mendesak, khususnya pelarian-pelarian Palestin, kerana mereka berdepan dengan musim sejuk, berdepan dengan krisis kebuluran tahap kritikal, berdepan dengan ketakutan, berdepan dengan bermacam-macam. Jadi tuan-tuan, tak ada jalan lain bagi kita sebagai seorang Muslim. Moga-moga pemberian kita ini ada jawapan kita depan Allah. Kalau Allah Ta'ala tanya, wahai fulan, engkau sebagai seorang Islam, apa sumbangan engkau kepada saudara Islam yang dalam keadaan susah? Apakah peranan kamu sebagai seorang Islam tatkala saudara kamu dalam keadaan susah? Sekurang-kurangnya, tuan-tuan ada jawapan, ya Allah, aku telah beri sumbangan ini untuk mereka. Tuan-tuan, jadi tak ada jalan lain, sama-samalah kita melakukan kebaikan. Ini bukan mengemis. Ini bukan mengemis, tapi ini jalan yang baik. Sama-sama kita mendukung kebaikan untuk memudahkan saudara-saudara kita menghadapi kehidupan seperti kita. Dapur telah pun disediakan. Tujuan disediakan dapur makanan itu supaya mereka boleh berbuka puasa seperti kita. Kita tak mau dalam satu situasi kita berpuasa, buka puasa dalam keadaan sedap makan kita, tiba-tiba saudara kita dalam keadaan susah. Jadi kami dah sediakan dapur di sana. Mereka akan beli beras, mereka akan masak dekat sana. Roti mereka akan guling-guling kat sana semualah untuk beri makan kepada pelarian-pelarian di kamp sempadan Lubnan, pelarian Syria dan Palestin, khususnya Palestin. Mudah-mudahan dengan sumbangan tuan-tuan, mengharapkan pada pagi ini sumbangan tuan-tuan melalui 2 tabung, satu di bahagian muslimin, satu di bahagian muslimat, Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan, Allah Taala gandakan kelebihan buat kita dunia dan akhirat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا وفي يمن وفي ماليزيا وفي كل مكان وفي كل زمان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.